Minggu lepas kita sampai ayat yang ke 143 ya. Rasanya ada kerja rumah. Berapa ayat? 3 ayat ya. Cuba mana yang dah buat saya makan. Dan perlu buat pembetulan ya. Bila kita dalam kelas ni, kita perlu buat pembetulan mana-mana yang tidak selari dengan terjemahan harfiah ya, kita kena buat pembetulan ya. Jadi kalimah-kalimah ni sebenarnya dah banyak berulang. Kalau kita tak mulakan daripada sekarang, kita buat kerja rumah ni ya, di situ sampai bila pun kita susah nak ingat ya. Sebab itu saya pesankan ya, supaya ya mesti ada latihan terjemah. Buat terjemahan sendiri di rumah mengikut panduan. Kamus sudah ada, gunakan panduan kamus. Kemudian buku-buku lain atau terjemahan lain ya. Jadi dalam kelas harfiah ni sebenarnya ya, sampai satu peringkat kita dah tak pentingkan nak menekankan kepada makna, tapi nak menekan kepada tata bahasa pula. Macam tu. Jadi makna tu, itu suruh buat kerja rumah, supaya kita masa tu tidak terbuang dengan memberi makna ya. Jadi masa tu kita boleh gunakan untuk tata bahasa. Baik, peringkat permulaan mungkin masih belum berapa sangat tapi bolehlah dijadikan sebagai asas atau tangga untuk kita bertatih meletakkan kalimah-kalimah ataupun makna-makna yang sejajar dengan aliran harfiah ya. Sebab terkadang banyak juga ya buku ya secara harfiah tapi tidak harfiah ya. Itu sebab itu bila kita belajar harfiah ni, kita kena tahu betul-betul asas harfiah ya. Kalau sekadar kita meletakkan makna sahaja ya, kita tak tahu asas harfiah ya, maka makna tu tidak menepati tata bahasa, tidak menepati cara nahu. Jadi kita tak nak demikian. Jadi kita makna tu menepati nahu dia dan menepati kalimah sorof dia ya. Okey, sekarang kita teruskan ayat 144 surah Al-Baqarah pada juzuk yang kedua ya. Baik, mana-mana yang dah buat terjemahan, cuba disemak semula dan diperbetulkan jika salah ya. Yang dah buat, cuba sebutkan kalimahnya. Bila saya sebut ya, kalimah Arabnya, maknakan dia. Qad, sesungguhnya. Nara, kami lihat. Taqalluba, berbalik-balik. Wajhika, wajah engkau. Itu bezalah muka dengan wajah ya. Terkadang kita lebih utamakan kalimah Arab sebut wajah lah macam tu ya. Tapi muka pun sama ya. Fis sama, pada langit. Pada langit ya. Kalau kita pi tu sesuaikan ayat ya. Terkadang makna dalam, terkadang makna pada, kadang makna di. Sesuaikan ya. Kalau macam ni, berbalik-balik wajah engkau dalam langit, tak kena kan? Jadi pada langit. Ke arah langit? Ke arah langit? Arah langit tu dah lari. Dari lari makna pada pi tu. Itu dah maksud. Arah langit tu dah maksud ya. Falanwalliyannaka,
Maka sungguh, lam tu boleh terjemah sungguh saja. Maka sungguh nuwalliannaka, kami mesti palingkan akan engkau. Ya, kami mesti palingkan akan engkau. Macam mana datang mesti? Atau ada nun depan tu, nun sabdu tu. Itu dikatakan sekarang nama fi'il mudhari' ni fi'il mudhari' muakkad. Kami mesti palingkan. Nak tahu tanda mesti tu ada nun sabdu tu. Ya, nuwalliyanna, ya, ka akan kau. Kiblatan ke satu kiblat. Tardoha, engkau redha, engkau sukai akannya. Engkau redha akannya pun boleh, ya. Jadi rodot tu dah mana redha, ya. Engkau redha akannya, mana sukalah engkau sukai akannya. Tardo, engkau redha akannya. Tatu engkau, yang tadi tu, ya. Pawalli, maka palingkanlah oleh engkau. Wali tu, palingkanlah oleh engkau. Wajhaka, akan wajah engkau, jangan mu, ya. Kata terjemah engkau, wajah engkau. Syatra, ke arah al-masjidil haram. Masjidil haram, sebut saja Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram, ya. Waw tu, wa haitsuma, waw dan haitsuma. Haitsuma, haitsu tu di mana-mana, campur dengan ma sekali kan. Haitsuma, mana di mana-mana jua. Jadi ma tu makna jua. Di mana-mana jua. Kalau haitsu makna di mana-mana, ya. Campur dengan ma tu di mana-mana jua. Kuntum, siapa tahu kuntum adalah kamu. Kuntum daripada kana. Kana, kuntum, kunta, kuntu, kuntum, Pawallu, maka palingkanlah olehmu. Palingkanlah olehmu. Wujuhakum, akan wajah-wajah kamu. Syatrahu, ke arahnya. Nya tu pada hu, ya. Ke arahnya. Wa inna, di sini sesungguhnya bila ada lam tengah, bila diselangi oleh lam, inna bertukar jadi makna apa? Bahawasanya, mana lam dia? Cuba tengok dulu lam dia mana. Yang mana lam ni? Layak lamuna, nampak depan dia? Layak lamuna. Jumpa tak? Okey, lam tu apa nak terjemah? Lam tu apa nak terjemah? Sungguh. Ya. Lam yang pertama tu. Layak lamuna tu. Lam tu. Tu makna sungguh. Ya. Jadi inna terjemah apa tadi? Bahawasanya sebab jumpa apa? Lam tu, ya. Kalau inna saja tanpa lam maknakan sesungguhnya. Macam tu. Sekarang kita terjemah dan bahawasanya. Allazina, orang-orang yang utu telah diberikan mereka al-kitabah, akan kitab. La ya'lamuna, lam tadi makna apa? Sungguh, ya'lamuna, mereka mengetahui.
Annahu. Annahu siapa tahu? Kalau anna jangan terjemah sesungguhnya ya. Anna tetap maknakan bahawasanya. Yang tadi yang bertukar inna tadi, inna. Ya, ini anna. Bahawasanya ia. Bahawasanya ia. Al-haqqu, kebenaran. Mir rabbikum, daripada mir rabbihim, mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. Wa mallahu bi, dan tiada dan tidak Allahu Allah bi ghafilin, yang lalai. Bi sini bi ziyadah ya. Bi ziyadah ni tak payah terjemahkan. Bi di sini menjadikan ma tu makna tidak. Wa mallahu bi. Jadi ma tu makna tidak atau tiada. Bi tu jadikan ma tu makna tidak. Sebab itu bi tu tak payah terjemah. Tak payah terjemah ya. Jadi terus bi ghafilin, yang lalai. Bi ni bi ziyadah namanya. Ya. Kenapa ada diadakan Menjadikan ma tu makna tidak. Menjadikan, kalau tidak mam biasa makna apa? Apa yang kan. Jadi ma sini makna tidak. Ya, salah satu tandanya bila depan ada bi macam ni. Wa mallahu bi ya. Dan tiada Allah bi ghafilin, yang lalai amma. Dua perkataan an dengan ma. An dari ma apa yang, dari apa yang. Ya'malun, yang mereka tahu? mereka kerjakan. Amal, ain mim lam, amal, mereka kerjakan. Rubut dia ain mim lam. Ain mim lam tu amal, amilah. Macam mana? Itu kenapa? Ditambah mereka. Mereka. Itu dah dia satu dulu. Ya wanun. So, ya. Jama. Ya. Macam mana? Macam mana terjemahan tu, banyak yang betul ke banyak yang salah? Banyak betul. Okey tu. Ya. Ya. Lama-lama kita laju lah. Ini slow lah. Lama-lama kita boleh laju lagi ya. Lagi sambung lagi. Walain. Siapa tahu walain. Dan demi jika. Besok kalau jumpa walain dan demi jika. Macam tu. Lam tu demi ya. Dan demi jika. Ataita, telah engkau datangkan allazina, orang-orang yang utu, telah diberikan mereka al-kitabah, akan kitab, bikulli, dengan tiap-tiap ayatin, ayat. Tiap-tiap ayat bracket tanda oleh ayat. Bracket tanda. Ma tabi'u, tiada tabi'u, telah mengikut mereka. Kiblataka, akan kiblat engkau. Wama anta bi, ada bi lagi. Wama, dan tiada, dan tiada atau tidak ya, sebab ada bi depan ya. Dan tiada, anta, engkau. Macam mana boleh kamu ni? Kamu antum.
anta engkau, antum kamu, ya. Bitabiin, bi tak payah terjemah, bi ziyadah. Bitabiin, yang mengikut kiblatahum, kiblat mereka. Wama ba'duhum ada bi. Wama nak terjemah apa? Dan tidak juga. Macam itulah, depan ada bi, ya. Jadi ma tu dengan makna tidak. Dan tidak ba'duhum, sebahagian mereka, bitabiin, yang mengikut. Bi tak payah terjemah. Yang mengikut kiblata, akan kiblat ba'din, sebahagian, akan kiblat sebahagian. Ba'din, tabi'in, yang mengikut, yang mengikut. Sebahagian. Walain, baru sebut tadi. Apa dia? Walain, baru catat tadi tu. Dan demi jika, belum beralih ayat, ya. Dan demi jika ittaba'ta, fi'il madi. Fi'il madi ada telah mengikut engkau ahwa'ahum, akan keinginan mereka. Jamak, keinginan. Min, daripada ba'di. Kalau campur ma apa? Ba'di ma, dicampur sebelah lagi ma. Ba'di ma. Ba'di makna sesudah, campur dengan ma sesudah sahaja. Jadi ma tu sahaja. Besok kalau jumpa ba'di ma sekalikan, ya. Jadi maknanya sesudah sahaja. Macam tu. Kalau ba'di saja, terjemah sesudah lah, ya. Jadi ma dengan mana apa? Sahaja. Sebenarnya cantum sekali, ba'di ma, sesudah sahaja. Macam tu. Ja'aka, telah datang ia kepada engkau, minal ilmi, daripada pengetahuan. Inna jumpa lam. Inna jumpa lam. Apa dia inna nak terjemah? Bahawasanya lam terjemah apa? Lam yang mana ni? Lamina. Lamina tu, lam tu, tu makna sungguh. Lam tu makna sungguh. Okey, innaka, ulang balik. Innaka, bahawasanya engkau, izan, ya, ketika itu, lamina, sungguh daripada. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ini jamak, ya. Besok kalau jumpa zalimin, ini ke bawah. Kalau marfu' dia zalimun, ya, zalimun makna orang-orang yang zalim. Ini, ya, sebab zalimin ni sebab min tu, ya. Baik. Ayat satu lagi, ya. 146, ayat 146. Alladzina, orang-orang yang atainahum, fi'il madi tu, ataina, fi'il madi. Telah kami berikan hum, akan mereka. Ataina ni boleh maknakan beri, boleh makna datang, ya. Kalau misalnya kata telah kami datangkan akan mereka, betul juga. Telah kami berikan akan mereka pun betul, ya.
Al-kitaba, akan kitab. Bila lepas fi'il ada isim berbaris atas, ya, kitaba, ba tu baris atas, akhir. Dalam harfiah kita terjemahkan penambahan akan. Contohnya, telah kami berikan akan mereka akan kitab. Penambahan akan, ya. Ya'rifunahu, mereka kenal. Tak bolehnya, mesti tambah akan. Setiap domir lepas fi'il, penambahan dia akan. Jadi mereka kenal akannya. Macam tu. Mereka kenalnya, salah. Ya, mereka kenal dia, salah. Cara harfiah, mereka kenal akannya. Ya. Kama sebagaimana. Kalau kaf saja seperti. Kalau kaf saja seperti. Tapi kalau dicampur dengan kama, terjemahkan sebagaimana. Ya'rifuna, mereka kenal. Abna'a, baris atas. Abna'a, apa penambahan dia kalau baris atas lepas fi'il? Akan. Cuba terjemahkan. Mereka kenal akan apa? Anak-anak mereka. Home tu mereka. Wa inna tengok depan ada lam. Inna jumpa lam apa makna? Bahawasanya banyak pelajaran hari ini inna jumpa lam, ya. Jadi inna dengan mana apa? Bahawasanya, dan bahawasanya fariqan, satu puak. Kalau tak puak pun boleh maknakan golongan pun boleh, satu golongan. Minhum, daripada mereka. Layak tumuna, lam tu apa makna? Sungguh lagi. Yaktumuna, mereka sembunyikan. Mana dapat mereka sembunyikan ni? Dalam apa? Kamus. Ada tak dalam kamus? Mereka sembunyikan. Kamus tak ada. Dapatlah cari tu. Ya, mereka sembunyikan, ya. Al-haqqa baris atas. Lepas fi'il, isim berbaris atas, apa penambahan dia? Akan apa? Akan kebenaran. Biasa kalau dah kenal meletakkan makna oleh dengan makna akan tepat, itu dah pandai harfiah tu. Ya. Kalau dah pandai meletakkan penambahan oleh dengan akan, ya. Bila oleh, bila akan, ya. Itu dah bagus harfiah tu, ya. Wahum, ya, wahum ni al-las ayat ni elok terjemahkan walhal mereka. Wa tu terjemahkan walhal, ya. Sedangkan di luar kelas. Dalam kelas kita walhal, ya. Ya. Walhal mereka, ya. Ya'lamun, mereka mengetahui. Apa huruf pangkat asal? Ain, lam, mim. Itu nak bezakan tu. Ain, lam, mim ilmu. Tadi ain, mim, lam amal. Kan beza. Tu, ya. Kadang keliru tu. Satu ya'lamun, satu ya'malun. Ya. Tengok tengah dia, ain, lam, mim ilmu. Kalau ain, mim, lam amal. Itu kalau amal tu kerjalah, ya. Mereka kerjakan. Wah, macam mana? Banyak betul, ya. Alhamdulillah. Siapa yang banyak tulis hari ni? Ya. Minta kat rumah mesti kena buat kerja rumah, ya. Mulai sekarang ni, ya. Jadi jangan kosong datang sini. Datang kosong. Walaupun tak datang, agak-agak lah. Agak-agak hari ni agaknya dalam 5 ayat ke, ya. Suruh buat 5 ayat. Macam tu lah, ya. Jangan kosong. Jadi supaya, ya, jalan ini adalah jalan yang mudah kita nak ingat kalimah. Ya, kalau kita main tulisnya macam satu juzuk dulu tu,
nanti 30 juzuk tak pandai-pandai lagi dah. Ya, caranya macam ni. Sebab saya kata kita nak menghafal memang susah lah peringkat kita. Tapi bila kita tolong dengan menulis, itu akan membantu. Ya, membantu mengingatkan. Ya, mana. Okey, kita ulang balik. Ayat 144. Cuba buat terjemahan balik ya, ulang terjemahan. Sesungguhnya kami lihat pada langit Engkau redha akannya, maka palingkanlah oleh engkau akan wajah engkau ke arah Masjidil Haram, dan di mana-mana jua adalah kamu palingkanlah oleh akan wajah-wajah kamu ke arahnya, dan maha besarnya orang-orang yang telah diberikan mereka akan kitab. Sungguh mereka mengetahui bahawasanya ia kebenaran daripada Tuhan mereka, dan tidak Allah yang lalai dari apa yang mereka kerjakan. Baik, saya buat semula. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami lihat berbalik-balik wajah engkau pada langit. Maknanya engkau di sini balik kepada Nabi. Nabi mengadah-ngadah mukanya ke langit nak mengharapkan sesuatu. Ya, dia ingin kalau Tuhan dapat hadapkan wajahnya ataupun arah kiblat tadi ke Masjidil Haram. Ya, sebab ya, arah ke Masjidil Aqsa ini menjadi kesukaan kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi kata Nabi pun mengikut ya masjid ataupun arah ya kiblat moyang kita Ibrahim. Ya. Jadi ya, dalam keadaan itu Allah dalam firman ini diterangkan falanwalliyannaka qiblatan tardoha, maka sungguh kami mesti palingkan akan engkau ke satu kiblat engkau redha akannya. Ya, kiblat yang Nabi akan senang ya kepadanya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah oleh engkau akan wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Inilah tanda wajibnya solat Nabi menghadap ke Masjidil Haram. Ya, daripada saat ini Nabi pun menghadap ke Masjidil Haram. Kalau ikutkan perintah ini fawalli, maka palingkanlah oleh engkau wajhaka akan wajah engkau ni Nabi. Jadi nak menunjukkan bahawa ayat ini khusus kepada Nabi, bukan kepada umatnya. Sebab makna di situ engkau. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi. Jadi mana perintah kepada umatnya? Di sini depan dia. Wahai summa kuntum, dan di mana-mana jua adalah kamu. Baru makna kamu. Kamu di sini baru umat Nabi SAW. Ya, fawallu, maka palingkanlah olehmu wujuhakum akan wajah-wajah kamu syatrahu ke arahnya. Nampak? Ada dua ayat. Satu ayat khusus Allah perintahkan kepada Nabi. Ayat yang bawahnya menerangkan bahawa ya khusus kepada umatnya pula. Ya, umatnya juga kena mencari arah Masjidil Haram. Sebab itu ya, bila kita ya berarah kiblat, ya carilah arah tu ya menepati arah Masjidil Haram. Dan Nabi katakan bahawa Kaabah itu adalah kiblat bagi orang yang di Masjidil Haram. Jadi orang yang di Masjidil Haram tu ia berarah kiblat kepada Kaabah. Masjidil Haram adalah kiblat untuk orang yang di tanah haram. Ya, Masjidil Haram tu orang yang di tanah haram dia mengarah ke Masjidil Haram. Seluruh tanah haram itu kata Nabi adalah kiblat untuk orang yang di luar tanah haram. Kalau kita menghadap tak menepati Kaabah, kita mengarah ke tanah haram, itu dikatakan oleh Nabi juga kiblat. Itu ya. Jadi untuk orang yang di luar tanah haram,
maka tanah haram itu adalah kiblat untuk orang yang di luar tanah haram. Ya. Kalau kita boleh tepat, ya, dengan kompos kita boleh tepat kepada Kaabah, lagi cantik lah. Kalau tidak pun CP kena tanah haram pun okey, ya, dibolehkan, ya. Itu maknanya setiap kita nak solat, kita cari arah, ya, arah mana? Masjidil Haram. Kecuali kita musafir di tempat orang yang tak tahu mana kiblat, ya. Apalagi malam kita tak tahu arah, maka di situ wajib kita solat menghadap mana kita yakin, ke utara, ke timur, ke barat, ya, tak kira yang mana kita yakin, ya. Besok kita cari arah yang betul, baru kita tumpukan kepada arah itu, ya, dengan alasan, ya, fa inama tuallu fasama wajhullah, maka di mana saja kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Itu berdasarkan kepada ayat itu, ya, kita boleh menghadap mana saja kalau kita tak tahu langsung, ya, mana arah kiblat, ya. Kita biasa alasan kita tak tahu kiblat, macam nak semayang lah. Itu alasan kita macam tu lah. Tak tahu arah kiblat, kita pun tak solat, tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu macam ni lah, ya. Bila tak tahu arah kiblat, kita pun tak solat. Bila tak bawa telekung, kita tak solat. Bila tak bawa kain, orang lelaki tak bawa kain, tak solat, ya. Alasan mudah tak solat. Jangan dijadikan itu sebagai alasan tak solat, ya. Dan kita tak perlu ulangi, ya. Solat yang kita salah kiblat tu tadi tak perlu diulangi, ya. Kita dah yakin arah ke situ. Tapi esoknya kena berusaha baliklah cari, ya, mana arah kiblat, ya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan bahawasanya orang-orang yang telah diberikan mereka akan kitab, sungguh mereka mengetahui bahawasanya ia adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Orang yang diberi kitab seperti, ya, orang Yahudi, mereka sebenarnya tahu bahawa Kaabah itu adalah kiblat, ya. Kaabah itu bukan suatu, ya, yang dianggap ragu ataupun salah. Memang, ya, daripada dulu Kaabah itu adalah kiblat. Ya, zaman Nabi Ibrahim pun, Nabi Ismail pun menghadap ke arah itu, ya. Jadi mereka tahu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tiada Allah yang lalai dari apa yang mereka kerjakan. Mana Allah tak lalai, tak lupa, tak, ya, tidak satu yang tersembunyi di sisi Allah Taala, ya. Mana hal kiblat ini tidak boleh nak diingkari oleh orang-orang yang, ya, bukan Islam, ya, seperti orang Yahudi. Walain ataital ladzina utul, baca ayatnya dulu, nanti saya akan huraikan, ya. Baca. Dan demi jika telah datang kepada engkau daripada pengetahuan bahawasanya engkau ketika itu daripada orang-orang musyrik. Ya. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, dan demi jika telah engkau datangkan orang-orang yang telah diberikan mereka akan kitab dengan tiap-tiap ayat, tiap-tiap tanda bukti. Ayat ni boleh katakan ayat, tanda, bukti, ya, bukti pun boleh. Mata bi'u qiblataka, tiada telah mengikut mereka akan kiblat engkau. Kalau Nabi tunjukkan bukti sekalipun terang kepada mereka, Yahudi kepada Nasara, dan tunjukkan bukti bahawa Kaabah itu adalah kiblat zaman Nabi Ismail, zaman Nabi Ibrahim, ya, mereka tidak akan mau mengikut kiblat engkau. Ya, Allah katakan demikian. Wa ma anta
bitabi'in qiblatahum, dan tiada engkau ni Muhammad yang mengikut kiblat mereka. Nabi pun tidak akan mengikut kiblat mereka. Mereka tu Yahudi atau Nasara. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan tiada sebahagian mereka yang mengikut kiblat sebahagian. Yahudi tidak akan ikut kiblat Nasara, sebaliknya begitu juga. Nasara tidak akan ikut kiblat Yahudi. Ya, dan kedua-duanya juga tidak akan mengikut kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, dan demi jika telah mengikut engkau akan keinginan-keinginan mereka, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, daripada sesudah sahaja telah datang ia kepada engkau daripada pengetahuan. Pengetahuan di sini maksudnya wahyu, ya. Yang dimaksud pengetahuan ni wahyu yang sampai kepada Nabi. Ya, kalau Nabi ikut keinginan, kehendak orang Yahudi supaya menghadap ke Masjidil Aqsa juga, ya. Sedangkan pengetahuan ataupun wahyu dah sampai kepada Nabi mengarahkan kepada Masjidil Haram, ya. Innaka izzal minaz zalimin, bahawasanya engkau di waktu itu atau ketika itu sungguh daripada orang-orang yang zalim. Kalau Nabi masih mengikuti kehendak mereka, sedangkan wahyu dah sampai kepada Nabi, ya, Allah golongkan Nabi sebagai orang-orang yang zalim. Tapi Nabi tidak menurut kehendak mereka, ya. Lagi ayat 146 baca allazina, orang-orang yang bagaimana mereka kenal akan anak-anak mereka, bahawasanya satu buah daripada mereka sungguh mereka sembunyikan akan kebenaran, walhal mereka mengetahui. Ya. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan akan mereka akan kitab, mereka kenal akannya sebagaimana mereka kenal akan anak-anak mereka. Ayat ini menerangkan kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi yang punya kitab, ya, orang Yahudi, dan dia masuk Islam, ya, masuk Islam. Jadi Abdullah bin Salam ni, ya, diterangkan dalam ayat ini, sampailah sahabat bertanya kepada, ya, Abdullah bin Salam, macam mana ayat ni ditujukan kepada engkau, dan engkau ni lebih kenal Muhammad ni daripada kenal anak engkau sendiri. Ditanyakan begitu. Jadi kata Abdullah bin Salam, ya, saya ada anak tapi saya tidak pernah bersyahadah, ya, tidak pernah bersyahadah dengan anak saya. Tapi saya dengan Muhammad, saya bersyahadah, ya, mengakui kerasulan Muhammad, ya. Jadi, ya, aku kenal, ya, Muhammad lebih daripada mengenali anakku sendiri, ya. Ini kata Abdullah bin Salam. Sebab itu dikatakan di sini, orang-orang yang telah kami berikan akan mereka akan kitab, ya, kitab Taurat ni, iaitu Abdullah bin Salam, mereka kenal akan nyenye tu Nabi sebagaimana mereka kenal akan anak-anak mereka, ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan bahawasanya segolongan atau satu puak daripada mereka ahli kitab ini, sungguh mereka sembunyikan akan kebenaran Nabi, walhal mereka mengetahui Muhammad itu adalah Rasul yang benar, tapi mereka sembunyikan, ya. Ini diterangkan oleh Allah Ta'ala bahawasanya segolongan daripada mereka sungguh mereka sembunyikan akan kebenaran, walhal mereka mengetahui, ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ni, kita ingatkan hafalan dulu, ya, huruf-huruf yang dihafal, ya. Baik, ya. Pertama adalah huruf apa dulu? Huruf jazam, ya. Huruf jazam ni terbagi dua. Satu jazam sahaja, satu jazam dan syarat. Yang panjang tu jazam dan syarat, ya.
Baik, kita sebutkan huruf mana yang dah hafal tak payahlah tengok lagi ya. Pandanglah ke ceiling ni ke. Yalah, pandang ke tulisan tu. Yang dah hafal ya. Okey, huruf jazam dahulu ya. Lam lama dengar dulu. Lam lama alam alamma. Lam amar wa doa, lam nahi wa doa. Cuba. Lam lama lam pandang saya sini yang dah hafal. Baik ya, huruf jazam dan syarat itu yang panjanglah. Dengar dulu, jangan ikut ya, dengar dulu. In maman, mahma izma, ayyun mata, ayyana aina anna, haitsuma kaifama. Cuba. Ya. Kalau suruh datang seorang-seorang sini macam mana ya? Ya. Lain sekali. In maman. In maman. Ya. Itu huruf jazam dan syarat. Tak apa. Apa dekat Quran tu ada belakang dia tu. Quran belakang sekali. Mana yang tak dapat kertas tu tengok Quran belakang sekali ya. Boleh dapatkan yang besar lisan kita. Yang besar sekali kena putus stat berapa? Besarkan sendiri nanti ya. Tapi akan datang saya boleh bagi kertas. Dah habis dah kertas tu ya. Tengok dekat tu ya, dekat kulit Quran tu. Baik, nombor 3, huruf apa namanya? Huruf syarat yang lain. Itu huruf syarat yang lain. Ya, dengar dulu. Iza lau, laula lauma, kullama lama amma. 3 rangkap. Iza lau, laula lauma, kullama lama amma. Cuba. Iza lau, laula lauma, kullama lama amma. Lagi sekali. Iza lau, laula lauma, kullama lama amma. Yang mana pandang saya dia hafal. Yang mana tunduk ya tu. Ya, belum hafal lagi ya. Okey, nombor 4 dah apa belum? Belum ya. Nombor 4 ni namanya huruf jar ya. Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar ni ialah huruf yang membariskan kasrah. Kasrah tu mana bawah bagi kalimah isim ya. Itu bila ada huruf jar ni, kalimah isim tu baris bawah. Minan nasi, contoh minan nasin, si tu baris bawah. Sebab ada huruf jar ya. Ini kerja-kerja ni kemudian kita mulakan dengan hafalan dulu ya. Dia punya kerja-kerja huruf-huruf ni kemudian kita boleh belajar ya. Okey, cuba dengar dulu, ikut satu-satu dulu hurufnya biar terang ya. Min, ila, an, ala, fi, sebut fi ya. Fi, ba, lam tu sebut lam. Lam. Rubba, kaf, waw, ta, muz, munzu, hatta. Hurufnya sekali lagi ya. Min, ila, fi, sila. An, ala, fi, ba, lam, rubba, kaf, waw, ta, muz, munzu, hatta. Cuba sebut dulu satu-satu, nak dengar biar jelas hurufnya. Min, ila, an, ala, fi,
Sekarang tulis rangkap pula, letak rangkap dia. Min ila an ala. Satu rangkap tu. Min ila an ala. Fi balam. Satu rangkap. Fi balam. Min ila an ala. Fi balam. Rubba kaf wauta. Rubba kaf wauta. Tandakan rangkap tu. Sampai situ rangkapan dia. Muz munzu hatta. Berapa rangkap tu? 4. Ulang. Min ila an ala. Fi balam. Rubba kaf wauta. Muz munzu hatta. Satu muz, satu munzu, ya. Lagi sekali. Min ila an ala. Fi balam. Rubba kaf wauta. Muz munzu hatta. Lagi sekali. Min ila bukan robba, ya, rubbah. Muz mundu hatta. Senang rasanya kan? Macam senang, ya kan? Itu huruf jar tu. Rumah ada 14, huruf jar ada 14. Ini saja. Baik, ya, kita sebut sekali lagi nombor 1, huruf jazam, ya. Biar yang datang hari ini dapat sama-sama tengok dia punya rangkapan tu, ya. Lam lamma alam alamma. Lam amar wad du'a. Lam nahi wad du'a. Ya. Nombor 2, ya. In maman. Mahma izma. Ayun mata. Ayana aina anna. Haisuma kaifama. Nombor 3, huruf syarat yang lain. Iza lau. Laula lauma. Kullama lamma amma. Yang baru belajar ni namanya huruf jar, ya. Min ila an ala. Fi balam. Rubba kaf wauta. Muz munzu hatta. Okay. InsyaAllah boleh hafal, ya. Minggu depan huruf jar, ya. Itu hafalan. Baik, kita balik kepada Al-Quran. Balik kepada Al-Quran, ya. Ayat 147. Ini kita buat sama-sama di sini. Ayat 147 surah Al-Baqarah. Al-haqqu kebenaran itu, min daripada, Rabbika Tuhan engkau, fala takunanna maka jangan sekali-kali engkau jadi,
Ya, kalau nak tahu di sini, ini namanya fi'il nahi mu'akkad. Ya, nak tahu mu'akkad dia sebab ada nun sabdu tu. Maka jangan engkau jadi asalnya. Bila mu'akkad kena tambah, maka jangan sekali-kali engkau jadi. Ini fi'il nahi mu'akkad. Ya. Jadi kalau ada nun sabdu tu, itu yang menunjukkan dia makna lebih menekan daripada makna biasa. Kalau makna biasa, jangan engkau jadi. Itu biasalah, jangan engkau jadi. La takun. Ya. La takun, jangan engkau jadi. Ini la takunanna, ada nun sabdu. Maka jangan sekali-kali engkau jadi. Minal mumtarin, min makna apa? Daripada mumtarin, orang-orang yang ragu. Ya. Ada mim, tanda-tanda yang kita dah belajar dulu. Darjah 1, ada mim, ada ya nun. Itu makna orang-orang yang. Mim atau waw nun, itu pun orang-orang yang. Ya. Ulang balik. Kebenaran itu maka jangan sekali-kali engkau jadi daripada orang-orang yang ragu. Daripada orang-orang yang ragu. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhan engkau. Mana Al-Quran ini adalah kebenaran. Ya. La raibah. Tidak ada keraguan. Ya, sebab itu Al-Quran itu dalil yang pertama untuk setiap orang Islam berdalilkan Al-Quran. Itu dalil pertama. Kedua baru hadis. Jadi maka Al-Quran ini kita tidak boleh nak ragui. Sebab itu kebenaran yang ada dalam Quran itu adalah kebenaran daripada Allah. Maka jangan sekali-kali engkau jadi minal mumtarin, daripada orang-orang yang ragu. Engkau ni balik kepada Nabi. Wahai Muhammad, janganlah engkau jadi tergolong orang yang ragu. Ya. Nabi tidak ragu. Ya, tapi ini peringatan sahaja. Ya. Lagi walikullin. Walikullin. Dan bagi masing-masing. Walikulin, dan bagi masing-masing. Wijhatun, jurusan. Jurusan. Ya, jurusan. Huwa, dia. Muwalliha, yang menghadapinya. Yang menghadapinya. Fastabiqu, fatu maka, ya, maka berlumba-lumbalah olehmu. Al-khairat, kepada beberapa kebaikan. Aina, di mana-mana, campur dengan ma. Aina ma, di mana-mana jua. Ya, tambah dengan ma. Aina ma, di mana-mana jua. Takunu, adalah kamu. Dalam terjemahan tadi adalah kamu. Dalam bracket, ya, kamu berada. Dalam bracket kamu berada. Ya'ti, ia datangkan. Bikum, bitu zaidah, ya, atau ziyadah. Jadi tak payah terjemahkan. Bikum, akan kamu. Allahu, oleh Allah. Jami'an, semuanya.
Innallaha, siapa tahu innallaha tak ada lam. Kalau inna tak ada lam apa makna? Sesungguhnya Allah ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu qadir sifat Allah amat berkuasa. Kalau ada alif lam ya, al-qadir, contoh al-qadir, maha. Tapi kalau tak ada alif lam, amat. Besok kalau sifat-sifat Allah tu yang ada alif lam, dalam terjemahan harfiah kita letak maha yang ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, terjemahkan amat. Ar-Rahim, maha pengasih. Tapi kalau Rahimun tak ada alif lam, Rahimun amat pengasih. Macam tu, ya. Tambah ya. Ya. Boleh. Ulang balik. Dan bagi masing-masing walikullin wijhatun huwa muwalliha, dan bagi masing-masing jurusan ya, dia yang menghadapinya. Mana masing-masing manusia ni punya jurusan masing-masing, ya. Sebab itu sempurnanya alam ini kerana manusia mempunyai jurusan masing-masing, sehingga sempurnalah alam. Ya, tak ada semua orang tukang jahit baju, ya. Tak ada semua orang sebagai tukang, ya. Jadi, ya, masing-masing mempunyai jurusan, ya, masing-masing. Sebab itu, ya, dalam jurusan tadi jangan lupa fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah olehmu kepada beberapa kebaikan. Maknanya dalam urusan, ya, Islam, walaupun kita berbagai jurusan, dalam membantu Islam sama-sama kita bantu, sama-sama kita tegakkan. Walaupun berbagai-bagai pekerjaan kita, ya, berbagai-bagai jurusan kita, ya. Tapi dalam urusan hal-hal berkaitan ketaatan, membawa ketaatan kepada Allah, kita bantu, ya. Ainama takunu, di mana-mana jua adalah kamu, atau dikatakan kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'ah, ia datangkan akan kamu oleh Allah semuanya. Di mana saja kita berada, di benua mana kita duduk, ya, kita akan balik kepada Allah, kita akan datang kepada Allah. Itu bahasa dia. Nak lari ke mana? Sebab itu, di pulau mana kita tercampak, jangan lupa berbuat kebajikan. Ya, untuk apa? Untuk bekalan kita, ya, di akhirat. Sebab kita akan jumpa Allah Ta'ala. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas tiap suatu amat berkuasa. Ya, Allah berkuasa berbuat demikian. Dan Allah berkuasa mengumpulkan kamu pada hari kiamat dan membalas segala amal-amal kamu. Ya, itu sifat Allah Ta'ala. Dalam perkataan ya'ti tadi, ya'ti, ya, ya'ti, ia datang asalnya. Kemudian nak dijadikan ia datangkan ditambah dengan bi. Sebab itu besok kalau jumpa ya'ti bi, terjemahkan ayat makna yang melampau. Jadi makna ia datangkan. Kalau tak ada bi, terjemah ia datang saja. Ia datang. Jadi dia nak jadikan makna melampau, atau bahasa Arab disebut muta'addi. Ya, nak jadi muta'addi, maka ditambah dengan bi. Sebab itu bi tadi bi ziyadah, tambah saja, untuk menjadikan fi'il lazim, fi'il biasa, ia datang jadi ia datangkan. Macam tu, ditambah dengan bi. Biasa yang ditambah dengan bi ni ja'a satu dengan ya'ti.
Selalu kita jumpa. Ja'a kadang ditambah dengan bi. Kalau ja'a maknanya datang juga. Ja'a. Tapi kalau ditambah dengan bi, boleh diterjemahkan melampau. Telah ia datangkan. Kadang berubah makna. Telah ia bawa. Ja'a tu telah ia bawa. Ya. Yang biasa kita jumpa, ya'ti ada bi, dengan ja'a ada bi. Kalau tak ada bi tu jangan terjemah melampau, ya. Jangan terjemah secara muta'addi. Muta'addi tu melampau lah. Jangan tambahkan ia datang. Ia datang saja. Kalau kita sebutkan ia datangkan, itu dah melampau tu. Sebab itu di sini kena terjemah ia datangkan, sebab ditambah dengan bi, ya. Itu peranan bi di sini, ya. Baik. Itu makna mengenai berkaitan dengan ayat ini. Baik. Untuk akan datang, ya, akan datang minggu depan lah. Jangan lupa buat terjemahan sendiri, berpandukan kepada kamus yang dibagi itu, ya, sebab kamus tu banyak perkataan harfiah yang asal, ya. Makna harfiah asal tu, ya, kecuali yang tak kena kita akan perbetulkan di sini. Okey. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 153. 148 1153. Baik. Ayat 153 tandakan ujung sekali. Innallaha ma'as sabirin. Jumpa tak? Buat tanda situ. Terjemahkan sekali buat sebagai tanda. Innallaha, ayat 153 cari, dah jumpa? Okey. Innallaha maknanya sesungguhnya Allah. Tulis dulu. Buat tanda. Sesungguhnya Allah ma'a bersama as-sabirin, orang-orang yang sabar, ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, sampai situ, ya. Nak buat kerja ni pun sabar. Kalau nak jadikan Allah bersama, sabarlah buat, ya. Ya. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang, ya. Jadi hafalan untuk yang dah hafal tu yang keempat lah. Yang belum hafal, kalau boleh ayat nombor 1 tu, ya, mulakan hafalan, ya. Baik, sama-sama kita baca doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billah.